Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di hari-hari istimewa dalam setahun ini, iaitulah berada di awal bulan Zulhijjah, yang mana kelebihan dia kita dah sebut dah sebelum daripada ni, dia adalah hari-hari terbaik dalam setahun, dan tidak ada amalan salih yang lebih Allah suka berbanding dari amal salih yang dilakukan pada hari-hari yang 10 awal ini. Sehingga kata Al-Hafiz Ibn Rajab, dia kata apa? Rahimahullah, sekiranya amalan itu kurang istimewa berbanding amalan yang lain pada bulan-bulan yang biasa, dia akan jadi lebih istimewa pada 10 awal Zulhijjah. Kalau dulu dia tak istimewa, akan tetapi kalau dia dah istimewa di bulan lain, bertambahlah keistimewaannya pada bulan awal Zulhijjah. Dipanggil wa in kana mafdulan. Kalau selama ni kita kata buat amalan yang tidaklah besar sangat pahala dia, apa dia sebagai contoh, sedekah lah kita kata. Sedekah ni RM10, sedekah sana tu RM100. Boleh jadi hak sedekah RM10 ni orang kata pahala sikit, lebih daripada RM100. Lepas tu kurang daripada RM100. Tapi RM10 di bulan ni boleh jadi lebih afdal daripada RM100 di bulan lain. Sebab apa? Sebab digandakan dengan kelebihan masa. Itu kata Al-Hafiz Ibn Rajab lah. Sekiranya dia tak ada besar sangat pahala dia zaman dulu, tapi kerana waktu ni digandakan pahalanya. Apatah lagi kalau contohnya orang solat berjamaah, ganda lagi pahala dia. Lepas tu puasa diganda lagi pahala dia, banyaklah keutamaan dia 10 awal Zulhijjah ni. Jadi alhamdulillah pada hari ni kita nak detailkan sedikit berkaitan dengan 10 Zulhijjah ni, iaitulah keutamaan hari Arafah. Dalam banyak-banyak hari dalam awal Zulhijjah ni ada 10 hari kan, 10 hari. Dan para salaf dulu mereka mengagungkan 3-10, bukan 2, 3-10, 3 kali 10. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Asbahani dalam Targhibut Tarhib, kana salaf kanu yu'azzimuna 13. Mereka dulu mengagungkan 3 jenis 10. 10 awal Muharram, 10 akhir Ramadan, dan 10 awal Zulhijjah. 3 kali 10. 10 awal Muharram, 10 akhir Ramadan, dan 10 awal Zulhijjah. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, 10 awal Zulhijjah siang harinya lebih baik, dan 10 akhir Ramadan malam harinya lebih baik. Itu semua kita tahulah. Baik, dalam 10 tu, kalau 10 akhir Ramadan, banyak-banyak 10 tu, ada satu hari istimewa dipanggil Lailatul Qadar. Dan dalam 10 awal Zulhijjah, ada satu hari juga yang istimewa dipanggil
hari Arafah. Hari Arafah. Apa dia kelebihan hari Arafah ni? Apa dia kelebihan hari Arafah? Kita ambil satu artikel bahasa Arab tentang fadlu yaumi Arafah, keutamaan hari Arafah. Baik. Fadlu yaumi Arafah. Kelebihan hari Arafah. Okey. Pertama, hari Arafah adalah satu hari dari hari-hari di bulan haram. Jadi bulan haram ni istimewalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pilih daripada 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Dan yang haram ni disebut bulan yang dihormati. Hurum di sini bukanlah kata haram ni apa tu lafaz yang tidak baik. Haram di sini menunjukkan penghormatan, kemuliaan. Sebagaimana disebut tanah haram. Tanah haram tu ada hukum dia. Kenapa? Kerana dia adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah. Kehormatan dalam bahasa Arab ni hurmat bagi hurum. Haram ni juga maksudnya sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dimuliakan. Selain daripada pengharaman kerana benda-benda buruk dan benda tak elok, tapi ada juga benda yang diharamkan membunuh atau melakukan hukum-hukum tertentu kerana kemuliaan. Okey? Ada hukum haram sebab benda tu tak elok dan ada benda haram berbuat padanya kerana kemuliaan. Jadi seperti tanah haram, dia adalah tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Maka hari Arafah adalah salah satu dari hari daripada bulan haram. Itu kelebihan dia yang pertama. Maknanya berkongsilah dengan hari-hari lain di bulan haram. Kemudian Yaum Arafah ahadu ashhuril hajj, ahadu ayyami ashhuril hajj. Hari Arafah termasuk dari hari-hari di bulan haji. Arafah adalah hari-hari, satu hari dalam bulan-bulan haji. Yang ketiga, hari Arafah adalah salah satu daripada hari-hari yang 10. Jadi daripada pak kecil, maknanya dia adalah yang mulia dari pilihan yang mulia dari yang mulia. Mulia pertama adalah bulan haram, mulia yang kedua adalah bulan haji, mulia yang ketiga adalah salah satu dari hari-hari haji. Hari haji ni ada berapa? Hari haji. Hari haji sikit je. Hari Tarwiyah 8, kemudian 9, 10, 11, 12. Habis haji. 13 optional. Siapa nak pergi 13 boleh, siapa tak pergi 13 pun boleh. Nah, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi, dia nak nafar awal boleh. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi, siapa yang nak lewat boleh. Tapi sekurang-kurangnya 9, 10, 11, 12. Paling kurang 4 hari, hari-hari haji. Paling sempurna 6. Hari 8 lagi start, Gidah Tarwiyah 9, 10, 11, 12, 13. Minimum haji 4 hari, maksimum haji 6 hari. Maka hari Arafah termasuk dari hari-hari haji.
Bukan sekadar termasuk saja, malah dia adalah hari yang paling istimewa dalam hari-hari haji. Sehingga Nabi SAW kata, hari haji, Al-Hajju Arafah. Haji itu hari Arafah. Baik, kita akan sampai pada bab tu. Yang ketiga, dari hari-hari yang ke-10 kita dah sebut. Dan hari-hari ke-10 ni, dia Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengannya. Hari Arafah juga adalah hari Allah muliakan agama. Hari Allah muliakan agama kita dengan Allah sempurnakan agama ini. Turun ayat Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Seorang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, qala ya Amiral Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaril yahud nuzilat atau nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'ida. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, satu ayat dalam kitab kamu yang kamu baca, seandainya turun kitab ayat tu kepada orang Yahudi, nescaya kami akan jadikan dia hari raya. Umar tanya, ayyu ayah? Ayat mana? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat tu ialah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maknanya hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Kata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qad arafna dhalikal yawma alladhi nazalat fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal Jumu'ah. Kami tahu bila ayat tu turun. Kami tahu bila ayat tu turun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sedang berdiri di hari Arafah, di padang Arafah pada hari Jumaat. Mana hari itu adalah hari sempurnanya agama kita. Yang ke-7. Yang ke-7 ni disunatkan, dia adalah hari puasa. Dia adalah hari puasa. Nanti kita baca bab puasa nanti pada hari puasa. Yang ke-8, dia adalah hari rayanya Ahlul Mauqif. Maknanya orang-orang duduk berwukuf, ia adalah hari keutamaan bagi mereka. Macam saya sebut tadi, bagi orang yang berhaji, Arafah adalah rukun terbesar. Tak ada rukun, tak ada Arafah, tak berlakulah haji. Sebab tu Nabi kata, Al-Hajju Arafah. Yang membezakan haji dengan umrah adalah Arafah. Sebab ada Arafah, ada haji. Tak ada Arafah, tak ada haji. Ada orang geng liberal, dia kata kenapa Arab Saudi ni nak risikokan orang semua buat haji ni pada hari bulan Zulhijjah. Kalau dia cerdik sikit, dia kata dia separatekan. Mana daripada 3 juta tu bagilah 3 kali. 1 juta bulan bulan 1, 1 juta bulan 6, 1 juta lagi bulan berapa, bulan Zulhijjah. Dia tak faham. Sebab apa? Sebab haji ni bukan ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi. Haji ni bukan Saudi saja-saja letak dah. Haji ni ibadah. Dan ibadah dia adalah tauqifi. Makna kita tak boleh nak ubah dia.
kerana Allah telah menetapkan haji ni mesti ada wukuf di Arafah. Nabi kata al-hajju Arafah. Haji itu wukuf Arafah. Jadi rukun haji terbesar adalah Arafah. Siapa sempat wukuf maka dapatlah haji baginya. Siapa yang tak sempat wukuf tidak ada haji baginya. Ya, tidak ada haji baginya. Walaupun dia lalu sekejap jadi malam hari ataupun sebelum subuh dia bermula wukuf ni daripada gelincir matahari. Gelincir matahari hari yang ke 9, dia kena waktu dia sampai subuh hari yang ke 10. Mana kalau malam tu dia sempat lalu, okeylah, bolehlah. Tapi kalau tak sempat, tak ada lah haji baginya. Beberapa kes dekat sana yang saya pernah sebut, ada orang yang dah sampai pun tapi kerana tak waras, maka dibatalkan haji ni. Apatah lagi kalau yang tak sempat. Ada sakit setara mana pun pihak tabung haji ni akan bawa pergi ke Arafah. Sebab apa? Sebab itu rukun. Dia tak boleh saya sakit di hospital, duduk di hospital Mina ya. Kalau duduk hospital Mina tak boleh pergi Arafah, maka tabung haji akan keluarkan bahawa fulan tidak dapat haji. Pasal apa? Sebab tak wukuf. Duduk Mekah dah, tapi tak wukuf di Arafah, maka tidak ada haji baginya. Ada orang yang pergi haji, sampai sana boleh pergi Arafah, tapi tak waras. Dia jadi meracau, sedar tak sedar, dia sakit tapi tersedar tak sedar. Ada seorang pakcik itu diceritakan dalam kursus haji. Salah seorang mutawifah dia cerita, waktu haji dia jaga hospital. Seorang pakcik ni daripada sebuah negeri di Malaysia ni. Kemudian dia tak sedar, sakit di hospital. Kemudian dibawa pada hari Arafah tu ke Arafah. Lepas tu petugas haji ni akan kejutkan dia, pakcik, bangun, ingat kita sekarang di Arafah, pakcik niat wukuf di Arafah ni, ataupun kena sedarlah untuk duduk di Arafah ni dalam keadaan sedar. Dia kejut lah. Kalau pakcik kata bangun, kat mana kita ni? Kat Arafah. Oh, buat wukuf ni? Ya. Kalau dia kata okey gitu tak apa. Ada apa pakcik ni? Baru kejut, pakcik bangun, kita di bangun wukuf dia. Kita kat Arafah ni. Dia bangun, dia kata, mana? Dia sebut kambing dia, ayam dia. Orang kata pakcik duduk di Arafah ni. Tak, dia kata. Pakcik bukan duduk di Arafah ni, pakcik duduk di dia sebutlah kampung dia tu. Mana waktu pakcik bela apa semua tu. Sampai ke sudah. Dia memang mamai. Tak boleh haji. Ada yang kata maknanya dia ni awal semua sekali kan. Tapi waktu dia duduk di Arafah tu memang dia tak rasa dia wukuf di Arafah. Dia tak sedar pun dia wukuf di Arafah. Kalau masalah niat tu nak memulakan, dia memang tidak waras. Jadi akhirnya terpaksa buat keputusan, report dekat tabung haji, pakcik ni tidak berwukuf di Arafah. So Arafah ni hari terbesar haji. Sebab tu bila dia hari terbesar, pastilah kemuliaannya besar. Pasti kemuliaannya besar. Kerana Allah ni bila dia mewajibkan sesuatu adalah kerana kemuliaan. Dia nak bagi pahala yang Allah bila wajibkan, maknanya di situ pahala besar. Tidak ada perkara yang Allah wajibkan melainkan padanya ada benda yang Allah suka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala kata, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka berbanding yang aku fardukan. Maknanya pada setiap kefarduan adanya kemuliaan dari Allah. Sebab tu solat fardu lebih afdal daripada solat sunat. Mana-mana amalan fardu lebih mulia daripada amalan sunat. Kerana apa? Kerana di situ adanya kasih sayang dan kemuliaan dari Allah. Maka hari Arafah adalah hari termulia bagi jemaah haji. Kalau tak wukuf, tak adalah haji. Baik, yang ke-9, kerana hari Arafah juga adalah hari berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'ai yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Dan lafaz ni umum. Bukan sekadar pada orang yang berwukuf, malah juga pada orang yang tidak berwukuf. Maka hari 9 Zulhijjah adalah hari Allah memakbulkan doa. Hari memakbulkan doa. Tapi kalau dia berada di padang Arafah, itu adalah bonus. Kemuliaan tambahan. Dan tambahan tu bukan tambah sikit, tambahan dia banyaklah. Yang ke-10, selain daripada kelebihan doa, hari Arafah adalah hari Allah membebaskan manusia dari neraka. Qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Imam Muslim, ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari lebih banyak Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka berbanding hari Arafah. Jadi doa pun Allah makbulkan, hamba pun Allah bebaskan dari api neraka. Jadi banyak-banyakkanlah kita rebut peluang tu agar Allah membebaskan kita daripada api neraka. Sebab kemuliaan ni adalah kemuliaan hari Arafah. Kena beza kan? Hari Arafah dengan padang Arafah. Dua benda yang berbeza. Hari Arafah ni dikenali dengan hari Arafah kerana wukuf yang berlaku di Arafah. Adapun kemuliaan dia bukan sekadar di Arafah. Sebab Arafah tu tanah halal, bukan tanah haram. Kemuliaan Arafah bukan pada tempat dia. Arafah berada di dalam tanah halal, bukan berada dalam tanah haram. Maknanya Arafah dengan Mekah mulia Mekah lagi dari sudut tempat. Tapi yang istimewa hari Arafah ni kerana apa? Kerana harinya. Dan kerana ibadat haji yang dilakukan padanya, iaitu wukuf. Iaitulah wukuf. Sebab tu saya kalau bawa pergi ziarah kan, saya akan bagi tahu waktu kita pergi ziarah Arafah tu, oleh kerana kita ziarah pada bulan-bulan tidak haji, maka tak ada apa. Orang ni enggak pergi hari Arafah naik bukit, panjat bukit Jabal Rahmah. Nak doa, konon-konon temu jodoh lah, nak dapat zuriat lah. Lebih baik doa depan Kaabah dah. Kaabah tu lagi lah. No limit, tak ada limit. Bila-bila masa. Senantiasa mustajab doa depan Kaabah. Ni cari orang ziarah kat pakat panjat bukit, nak naik atas tu, mutawif pula pakat doa, surah hajar lah macam-macam. Tak ada. Yang ada kelebihan dia, hari dia. Dan wukuf padanya. Makna kalau orang 9 Zulhijjah duduk di Arafah, kemuliaan dia adalah kerana dia berwukuf di Arafah. Bukan kerana mulianya tanah Arafah tu. Sebab Arafah tanah halal. Tapi kerana dia berwukuf di Arafah, yang mulianya adalah ibadat wukuf.
Dan yang mulianya adalah hari 9 Zulhijjah. Dan dia dikenal sebagai hari Arafah kerana ibadat wukuf. Adapun keutamaan dia adalah kerana 9 Zulhijjah bergabung dengan ibadat wukuf. Jadi kalau orang yang buat haji, dia dapat dua. Kelebihan hari dan kelebihan ibadat. Orang yang tak buat haji, dia dapat juga kelebihan hari. Berarti kalau dia ni tak pergi haji sekalipun, hari Arafah masih berlaku pada dia. Kerana hari Arafah sebenarnya adalah 9 Zulhijjah. Sebab itu kalau ada perbezaan antara kita dengan Mekah, tiba-tiba kita raya hari Selasa, Mekah raya hari Isnin. Contohnya lah, biasa kita lewat dia awal. Sebab apa? Sebab masa kita teropong tengok anak bulan tak nampak lagi. Tapi oleh kerana Saudi ni lewat sikit daripada kita, dia teropong hari yang sama, dia nampak, kita tak nampak. Maka dia awal, kita lewat. Dia tak berlaku, kita awal, dia lewat. Takkan kita nampak dah sini, dia tak nampak lagi sana. Itu agak mustahil lah. Jadi biasanya dia awal, kita lewat. Maka berlaku clash. Nak puasa bila? Nak puasa waktu hari wukuf ke? Nak puasa hari 9 Zulhijjah tempat kita? Maka khilaf macam-macam bercerita. Tapi pandangan yang insya-Allah benar dalam masalah itu ialah kita berpuasa kerana 9 Zulhijjah. Sebab dinamakan hari Arafah, mulianya dia adalah kerana 9 Zulhijjah. Tak berlaku wukuf di Arafah, melainkan ada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi dinamakan hari Arafah kerana wukuf di Arafah. Tapi kemuliaan dia adalah kerana dia adalah 9 Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah ada tempat kita? Ada. Kemuliaan 9 Zulhijjah tu ada. Jadi kerana itu, apa saja kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada 9 Zulhijjah berlaku pada seluruh dunia. Termasuklah kita. Orang yang wukuf di Arafah, dia dapat bonus macam saya kata tadi. Dia berlaku padanya 9 Zulhijjah. Pada saat itu dia sedang berwukuf di padang Arafah. Adapun lepas daripada hari wukuf, Arafah adalah tanah halal yang biasa. Kalau orang duduk wukuf situ sebulan pun, tak ada, lebih baik dia duduk iktikaf dalam Masjidil Haram 1 hari. Pasal apa? Hari lain daripada wukuf, Arafah adalah tanah gersang yang tak ada apa. Dia bukan tanah haram. Dia di luar daripada tanah haram. Dia hanya kerana disyariatkan di situ haji, wukuf disyariatkan pada 9 Zulhijjah. Okey? Dan lebih baik dia duduk di Mina. Maknanya kalau hari-hari biasa. Sebab Mina tanah haram. Mina tanah haram. Masy'aril haram tu Muzdalifah. Masuk Muzdalifah, masuk tanah haram. Dia ada tulis sempadan tanah haram. Masuk. Baik. Kelebihan dia yang ke-11. Mubahatullahi bi ahli Arafah. Ahlas sama. Allah berbangga dengan orang-orang yang berada di Arafah pada hari tersebut. Pada hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berbangga kepada para malaikat dengan jemaah-jemaah haji. Pasal-pasal tu jemaah haji dengan kusuk masai. Kita tak adalah kusuk masai macam orang haji. Cuma kita bagi yang berkorban disunatkan untuk tak potong kuku, tak potong rambut, tak potong bulu, sehinggalah kita menyembelih korban. Jadi ada jugalah perkara-perkara yang kita menahan diri, tapi tidak seperti mana orang yang berihram. Okey, tapi adapun orang berihram, Allah berbangga sehingga Allah Taala tanya malaikat, tengoklah apa yang hamba-hamba aku nak. Itu antara kelebihan orang yang berada di padang Arafah. Okey.
Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, at-takbir. Setelah itu takbir. Faqad dzakara al-ulama anna at-takbir yanqasimu ila qismaini. Ulama telah sebut takbir ni terbahagi kepada dua. Kita dah sebut dah pada minggu lepas, iaitulah takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak ni ialah takbir umum bila-bila masa di mana saja yang kita nak takbir dibenarkan. Dan disunatkan juga mengeraskan, mengangkat suara takbir dan mengajak orang lain untuk bertakbir. Yang kedua adalah takbir muqayyad, takbir yang diikat dengan salat. Iaitulah selepas salat takbir, lepas salat takbir. Dan adapun takbir muqayyad ni, dia bermula daripada subuh hari Arafah. Maknanya hari ni berapa hari bulan? Hari ni 7 Zulhijjah. Besok 8 Zulhijjah. Maka besok akan bermula pergerakan jemaah haji. Pergi ke hari tarwiyah. Kemudian lusa hari Ahad, hari Isnin. Hari ni Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Isnin ni adalah hari Arafah. Subuh Arafah, subuh hari Isnin, bermulalah takbir muqayyad. Makna lepas salat boleh takbir. Lepas salat boleh takbir. Okay. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dalam banyak-banyak hari Arafah ni, antara amalan yang dilakukan ialah berpuasa. Selain daripada berpuasa, kita bertakbir. Takbir muqayyad bermula pada hari tersebut. Kemudian kita berdoa. Sebab apa? Sebab Nabi kata khairud du'a du'a'i Arafah. Okey? Jadi kita ada puasa, kita ada takbir, kita ada doa pada hari Arafah ni. Fokus 3 benda ni. Puasa, takbir, doa. Ajak anak-anak dah plan ni, bagi tahu anak-anak hari 9 ni, hari Senin puasa belaka. Isytihar rumah kita pakat puasa sunat. Hak kecil ke hak besar ke, ajar puasa sunat. Isytihar. Saya anak dah bagi tahu dah. Hari 1 Zulhijjah tu dah isytihar. Minggu depan hari Isnin Abi nak semua puasa belaka. Malam dia pun dah tanya, Abi bila dah? Abi dah nak puasa. Kita kata hari Isnin. Okey. Dah mai pada dia. Tapi insya-Allah lah kita kempen anak-anak kita dan keluarga kita untuk berpuasa hari Arafah. Apa keutamaan dia? Baik. Ini adalah satu teks khutbah pada tahun 1440 Hijrah, pada hari Tarwiyah. Khutbah berkaitan dengan puasa Arafah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampailah akhir, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman. Itulah nikmat yang paling besar dan wajib kita syukuri. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Perintah takwa ini sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Selawat dan salam ke atas sayyid para nabi, nabi akhir zaman, rasul yang syariatnya telah sempurna, rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga selawat dari Allah tercurah kepada beliau,
kepada isteri-isteri beliau, kepada para sahabat beliau, dan yang disebut keluarga beliau, kerana menjadi pengikut beliau yang sejati sehinggalah akhir zaman. Muslimin, ma'asyiral muslimin, ni khutbah Jumaat dia ni, kita baca jelah. Pada hari tarwiyah, kerana kita nak ambil teks dia untuk itu kan. 8 Zulhijjah ini kita akan mempelajari tentang satu hadis saja yang membicarakan keutamaan puasa Arafah. Jadi kita sebut ada 3 benda kita buat tadi kan. Pertama, puasa. Yang kedua, takbir. Yang ketiga, doa. 3 doa. Adapun kita mula dulu puasa. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Hadis riwayat Imam Muslim. Puasa Arafah, yakni puasa 9 Zulhijjah. Sebab apa? Sebab orang yang duduk wukuf tidak disunatkan puasa. Nah, bila disebut puasa Arafah, bukanlah kerana berada di padang Arafah, tapi kerana 9 Zulhijjah. Sebab apa? Sebab orang di Arafah tidak disunatkan wukuf. Tidak disunatkan puasa. Sehingga sahabat-sahabat hari tu tengok Nabi, siapa tak makan tak minum, doa, sibuk. Tapi mereka ni nak tahu Nabi puasa ke tak puasa. Sebab biasa Nabi kempen puasa hari Arafah ni. Tapi pada haji yang terakhir tu, Hajjatul Wada', pada tahun ke-9 ke-10 Hijrah, sebelum Nabi wafat. Jadi sahabat duk tengok Nabi haji ni puasa ke tak puasa. Jadi mereka pun hantar susu untuk Nabi. Dan Nabi SAW ambil susu tersebut, Nabi minum. Lalu mereka tahu bahawa tidak disunatkan berpuasa bagi orang yang berhaji. Orang haji tak sunat puasa hari Arafah. Yang mereka kena buat wukuf di Arafah. Jadi kita puasa hari Arafah, berarti kita puasa kerana 9 Zulhijjah. Digelar puasa Arafah kerana dia jatuh 9 Zulhijjah. Sedang kita tak ada kaitan dengan Arafah. Hanya kerana namanya digelar dengan hari Arafah. Sebab tu saya katakan, dalam bab puasa dan juga berdoa, hari Arafah ni gunalah timing waktu kita. Sebab nanti bila bab berdoa, nanti ada orang buat kempen doa waktu wukuf di Arafah. Dia pun cari, dia cari waktu wukuf bermula gelincir matahari, contohlah pukul 12, tolak 5 jam jadi pukul 7. Tombok tolak pukul tambah 5, tambah awal lewatlah kita. Pukul 12 Arab Saudi sama dengan pukul 5 lah petang kita. Jadi dia pun buat majlis doa bermula pukul 5 petang. Satu hari 9 Zulhijjah dah berlalu ni. Jadi tak perlu nak ikut sana. Kalau gitu puasa pun sahur waktu Saimi Saudi. Dia sana subuh, katalah subuh dia pukul 4, pukul 5 pagi lah contohlah, 4:30. Lah ni kan musim panas kan. Musim panas dia awal sikit lah. Sama sekarang ni kan. Dia musim panas ni. Mekah sekarang darjah Celsius dia kat 50. Ada kadang-kadang sampai 50. 40 tu normal. Ada sampai 45, 50. Baru ni ada WhatsApp. Dalam keadaan sekarang ni pandemik dan sebagainya. So wukuf
hari Arafah sekarang ni subuh awal, pasal dia sama musim panas. Katalah pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi tolak pukul 9. Kalau nak ikut sangat, sahur pukul 9 pagi lah. Contohlah. Tapi tak, kita ikut timing waktu kita. Puasa pun ikut timing 9 Zulhijjah kita. Takbir pun kita ikut timing 9 Zulhijjah kita. Doa pun kita ikut timing 9 Zulhijjah kita. Orang yang berada di Arafah, dia berkait dengan Arafah pada waktu tauqid Mekah. Kita ikut timing zone kita. Jadi beribadatlah ikut matali'. Maknanya matali' ni tepat terbit matahari kita waktu bila kita ibadat waktu tu. Sebab adalah nanti orang akan camping, kita dia tak timing pukul 5 sampai pukul 10 malam contohnya. 10 malam habis dah. Kita ni ngatuk nak tidur. Kita kata apa? Boleh, tak ada masalah, sebab sepanjang hari tu dibolehkan berdoa. Lepas gelincir terbenam matahari pun berdoa. Lepas gelincir matahari pun berdoa. Lepas terbenamnya matahari berdoa. Malam tu lagi kita berdoa. Tak ada masalah. Cuma jangan ditakhsiskan, jangan dikhususkan bahawa itulah waktu kita nak berdoa. Tak salah pada doa tu, tak. Yang salah tu pada mengkhususkan waktu berdoa tu suruh kena dengan timing padang Arafah. Tak. Kita kejar 9 Zulhijjah. Kita nak 9 Zulhijjah. Baik. Puasa hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah, kata Nabi SAW, puasa Arafah iaitu 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti puasa satu hari dapat keampunan dosa 2 tahun. Dan puasa Ashura, yakni 10 Muharram, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Apa saja faedah penting dari hadis puasa Arafah? Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan dari puasa Arafah dan besarnya pahala puasa tersebut pada sisi Allah Azza wa Jalla, kerana disebutkan pahalanya adalah menghapuskan dosa 2 tahun. Pertama, hadis ini menunjukkan besarnya fadilat puasa Arafah. Jadi berarti dia bukan puasa sunat biasa-biasa. Dia adalah puasa sunat yang luar biasa. So kalau kita biasa miss puasa sunat, tapi jangan miss sunat yang luar biasa. Orang kata Isnin kami puasa, tak apalah, saya banyak kerja tak puasa. Okey, tak apa, tak ada masalah. Sunat je pun. Tapi itu sunat biasa. Ada sunat yang luar biasa. Iaitulah seperti puasa Arafah dan puasa Ashura. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan dari puasa Arafah dan besarnya pahala puasa tersebut kerana disebutkan pahalanya adalah menghapuskan dosa 2 tahun. Yang kedua, puasa Arafah diperintahkan kepada orang yang tidak berhaji, sedangkan orang yang berhaji tidak disunatkan untuk melakukan puasa ini. Bahkan yang sesuai sunnah ialah mereka tidak berpuasa Arafah kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tak puasa hari Arafah? Sebab Nabi nak guna tenaga untuk ibadat. Pada hari tersebut di Arafah, mereka akan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sepanjang waktu, tak berhenti dari doanya sehinggalah terbenamnya matahari. Bererti Nabi banyak guna tenaga. Sampai bila bermabit di Muzdalifah, Nabi keluar waktu maghrib, sampai di Muzdalifah salat maghrib dan isyak jamak takhir. Kemudian apa yang Nabi buat ialah Nabi tidur keletihan. Nabi tidur letih dan Nabi nak simpan tenaga pula untuk melontar di besok hari. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi ni memang guna banyak tenaga. Oleh kerana itu Nabi tak puasa pada hari Arafah.
bagi orang yang buat haji tidak disunatkan baginya berpuasa di hari Arafah. Adapun kita yang tak buat haji, maka Arafah adalah sunat bagi kita untuk berpuasa. Boleh jadi dengan dia lah kita mengharapkan kita ni rasa kepenatan yang sama. Tak samalah dengan dia, tapi adalah perkara yang kita berbeza dengan hari-hari yang sebelumnya. Okey. Ketiga, boleh melakukan puasa Arafah pada hari Jumaat. Walaupun berpuasa pada hari Jumaat saja tanpa diikuti pada hari sebelum dan sesudahnya. Begitu pula berpuasa pada hari Sabtu walau bersendirian. Kerana puasa Arafah pada hari Sabtu adalah puasa yang punya sebab. Bukan sekadar puasa Arafah. Kalau dia berpuasa pada hari-hari 10 awal Zulhijjah pun sama juga. Sebab apa? Sebab dia panggil puasa yang kerana sebab. Ada sebab untuk berpuasa. Seperti orang puasa nazar pun lagu tu juga, atau puasa ganti pun lagu tu juga. Ada sebab lain yang dia buat untuk berpuasa. Bukan sebab saja-saja nak puasa hari Sabtu, saja-saja nak puasa hari Jumaat. Tak. Kalau saja-saja puasa hari Jumaat memang tak boleh. Jumaat saja, kena gabung dengan Sabtu ataupun kena dengan Khamis. Satu hari sebelumnya atau satu hari selepasnya. Begitulah juga dengan hari Sabtu, saja-saja pun ada larangan. Tapi kalau kerana sebab lain daripada Sabtu atau pun Jumaat. Sebab apa puasa? Sebab dia adalah hari Arafah. Sebab apa puasa? Sebab dia adalah hari Ashura. Maka dibenarkan untuk berpuasa. Baik, yang keempat. Dosa yang terampuni adalah dosa-dosa kecil. Iaitulah as-saghair. Adapun dosa besar al-kabair seperti zina, maka riba, sihir dan lainnya mesti dengan taubat untuk menghapuskannya, tidak cukup dengan melakukan amalan salih semata-mata. Demikian pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama. Namun Syekhul Islam Ibn Taymiyah masih berpendapat pengampunan dosa di sini adalah dosa kecil dan dosa besar, sebagaimana balasan beliau di dalam Majmu' Al-Fatawa. Jadi Ibn Taymiyah kata dosa besar dan dosa besar pun, dosa kecil pun diampunkan pada hari Arafah kerana kemuliaan dia. Tapi jumhur berpendapat tidak terhapus dosa besar. Kerana penghapusan dosa dengan amalan ini biasanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Seperti kan kita pergi ambil wudu, gugur dosa-dosa kita. Itulah dosa yang gugur disebabkan amalan. Kan? Maka dia adalah dosa-dosa kecil. Jumhurnya begitu. Tapi Ibn Taymiyah dia berpendapat untuk hari Arafah ni ataupun masih berpendapat pengampunan dosa di sini adalah dosa kecil dan dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Kelima, disunatkan bagi setiap Muslim untuk semangat berdoa pada hari Arafah kerana berharap doa-doanya diijabah, yakni dikabulkan. Kerana keadaan orang yang berpuasa juga adalah keadaan mustajabnya doa. Doa ketika berbuka puasa juga adalah doa yang lebih mudah untuk dikabulkan. Jadi oleh kerana hari itu kita berpuasa, maka Allah Ta'ala terima doa pada hari Arafah tu kerana hari dan juga kerana ibadat kita. Okay? Itu bergabung. Kalau orang tak puasa boleh berdoa ke? Jawapan dia boleh. Kerana walaupun dia tak puasa, dia tetap mendapat kemuliaan 9 Zulhijjah. Kemuliaan tu hari tu ada. Tapi kalau dia hari tu, dia puasa pula, maka doanya akan jadi dua sebab mustajab. Pertama, sebab 9 Zulhijjah. Yang kedua, sebab dia berpuasa. Okay? Yang keenam, disunatkan bertakbir
selepas solat subuh pada hari 9 Zulhijjah sehingga hari tasyrik yang terakhir, iaitulah 13 Zulhijjah pada waktu asar. Lafaznya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Imam Ahmad rahimahullah pernah bertanya, hadis apa yang mendukung amalan takbir dari salat subuh pada hari Arafah hingga hari tasyrik yang terakhir? Jawab beliau, dalilnya adalah ijma', yakni kesepakatan para ulama, didukung dengan pendapat Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, ghadawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafah, min Mina ila Arafat, minnal mulabbi wa minnal mukabbir. Kami berpagi-pagi menuju bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Arafah. Ada di antara kami yang bertalbiyah dan ada di kalangan kami yang bertakbir. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana sahabat dulu waktu buat haji dengan Nabi, dia hari tarwiyah ni hari 8 di Mina. Nabi bergerak dari Mina ke Arafah pada lepas subuh waktu hari ke-9. Nabi bergerak daripada Mina nak pergi Arafah pada pagi hari ke-9. Pagi tu pun sahabat-sahabat dah mulakan bertakbir. Ada yang takbir, ada yang talbiyah. Menunjukkan bahawa disyariatkan takbir mutlak ni pada subuh, bermula subuh 9 Zulhijjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, asahhul aqwali fit takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal fuqaha min as-sahabati wal a'immah an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayyamit tasyriq aqiba kulli salah. Pendapat yang paling benar, paling tepat dalam waktu bertakbir yang dipegang oleh jumhur salaf dan fuqaha ada dari kalangan sahabat dan ulama mazhab adalah dari waktu fajar pada hari Arafah sehingga hari tasyrik terakhir setiap selepas salat. Demikian khutbah yang pertama ini habislah. Jadi insya-Allah tak lama dah kita ni menghampiri hari Arafah. Jangan disia-siakan waktu kita. Dalam masa yang sama jangan hanya fokus pada yang 3 yang saya sebut. Masih lagi ibadat-ibadat lain juga boleh dilakukan dan sunat dilakukan, malah digalakkan, seperti kita bersedekah, seperti kita bagi orang buka puasa hari Arafah, seperti kita baca Quran, seperti kita berbuat baik kepada jiran tetangga, berbuat baik kepada ibu bapa, adik-beradik dan sanak saudara, menghubungkan silaturrahim dan bermacam-macam lagi amal ibadat secara umum yang boleh kita lakukan pada hari 9 Zulhijjah. Kerana dia masih lagi dalam lingkungan 10 awal Zulhijjah, maka sama-samalah kita beramal dengannya insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis setakat itulah dulu hari ini sebagai peringatan berkaitan dengan 9 Zulhijjah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik yang lemah dari kekurangan saya, mohon diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Moga-moga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf kepada sekalian yang mendengar andai ada salah dan silap. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.